Ketua Pengarah JKOM kembali cuba menjawab naratif kerajaan tidak mengawal harga barang. Dan insya-Allah saya akan jawab beliau pula. Kita intro dulu. Harga barang naik. Assalamualaikum warahmatullahi. Profesor Agus, Ketua Pengarah JKOM telah kembali dengan satu video untuk menjawab segala naratif yang konon-kononnya dakwa beliau telah ditanamkan oleh pihak pembangkang betapa kerajaan tidak mengawal harga barang. Di mana video tersebut, insya-Allah saya akan respon satu persatu. Kos harga barang pada hari ini meningkat begitu tinggi dan tidak terkawal daripada RM200 hingga RM500 sebulan. Betulkah dakwaan ini? Barang keperluan rakyat, bukan barang pilihan ya, barang keperluan rakyat itu tidak naik. Tidak meningkat pun. Kenapa? Kerana barang itu adalah harga kawalan. Barang itu dijaga oleh kerajaan dan kerajaan Madani selalu bagi tahu tidak akan biarkan rakyat lapar. Di sini kita nampak Profesor Agus menggunakan naratif yang sama seperti yang digunakan oleh Rafizi, digunakan oleh Mat Sabu dan ramai lagi orang-orang kerajaan menyederhana ini. Iaitu barangan keperluan rakyat ialah barangan yang dikawal oleh kerajaan macam gula, susu dan sebagainya dan barang-barang ini tidak naik harga. Makanya dia nak kata barang-barang yang naik harga itulah barang-barang yang merupakan kehendak kita. Tetapi saya ingin ingatkan kepada Profesor Agus, ada banyak je barang-barangan yang memang melupakan keperluan kepada rakyat tetapi tidak dikawal oleh kerajaan. Seperti lampin pakai buang, seperti susu formula budak-budak, seperti sardin dan banyak lagi sebenarnya. Itu belum kita cerita tentang sabun, belum cerita tentang shampoo, belum cerita tentang ubat gigi dan pelbagai barangan yang sebenarnya merupakan keperluan. Barangan keperluan ini tidak terhad kepada barang yang kita makan sahaja tuan-tuan sekalian. Barangan grooming pun merupakan keperluan juga dan macam-macam lagi. Jadi saya rasa macam agak takjub bila kita lihat kerajaan pada ketika ini cukup suka gunakan naratif barangan keperluan memang kita dah kawal takkan naik harga. Sedangkan barangan yang tidak dikawal itu pun sebenarnya barangan keperluan. Sebab itu, pertama sekali yang PM buat semasa mengambil alih jawatan ialah menubuhkan Majlis Kos Sara Hidup Negara. Untuk apa? Untuk melihat dari semasa ke semasa kos sara hidup rakyat meningkat setakat mana, bagaimanakah intervensi dan tindakan yang harus diambil oleh kerajaan untuk mengatasi hal ini. Yang ini menarik. Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara. Saya tak tahulah kan mungkin saya terlepas pandang. Mungkin anda boleh ingatkan saya. Tapi saya sebenarnya tak tahu pun siapakah anggota Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara ini. Saya tak tahu pun bilakah mereka memesyuarat. Saya tidak pernah mendengar kenyataan-kenyataan daripada ahli-ahli Majlis Tindakan ini. Saya tidak mendengar jawapan ataupun cadangan-cadangan daripada mereka kepada kerajaan bagaimanakah untuk mengatasi masalah itu, masalah ini dan sebagainya. Sebab selama ini kita lihat negara kita seolah-olahnya macam one man show, iaitu semuanya di bawah Perdana Menteri. Apa-apa Perdana Menteri akan jawab. Jadi di sini saya agak ragu jugalah. Saya tahu mungkin majlis itu memang wujud, memang ada, tetapi saya tidak nampak keberkesanannya hinggalah ke hari ini. Saya nak bagi tahu tentang kos harga barang ni naik atau tidak. Kita ada barang yang disubsidi oleh kerajaan. Kita ada barang yang dikawal oleh kerajaan. Barang yang dikawal oleh kerajaan ini dia tidak akan naik kerana barang ini harganya dikawal oleh kerajaan. Apa yang dikawal oleh kerajaan? Barang-barang keperluan. Barang-barang keperluan, bukan barang pilihan. Yang dikawal, minyak masak, beras, gula, tepung. Itu dikawal oleh kerajaan. Yang inilah yang saya maksudkan tadi. Mereka hanya menyebut seolah-olahnya barangan keperluan itu semua adalah barang kawalan sahaja. Macam beras, tepung dan sebagainya. Tetapi hakikatnya begitu banyak sekali barangan yang tidak dikawal juga merupakan barangan keperluan rakyat. Dan perlu juga kita ingatkan kepada Profesor Agus. Ya betul, contoh beras tempatan dikawal tetapi beras import tidak dikawal. Dan sekarang ini kita sedang mengalami masalah beras tempatan tidak ada dekat pasaran. Maka rakyat terpaksa membeli beras import sebab beras adalah keperluan. Tetapi harga beras import itu tidak dikawal oleh kerajaan, maka harganya telah mencanak-canak naik. Jadi macam mana kerajaan nak kata yang mereka mengawal harga barangan? Sedangkan kita lihat hakikat adalah sebaliknya. Untuk rakyat semua juga kita bagikan LPG itu, kita subsidi. Petrol kita subsidi. Diesel kita subsidi. Supaya kos harga barang itu dari segi pengangkutannya tidak meningkat. Kalau nak cerita pasal subsidi ini Profesor Agus, bukan kerajaan menyederhana ini sahaja yang subsidi barang-barang tersebut. Semua kerajaan dari dulu sampailah ke sekarang, mereka memang subsidi semua itu. Bahkan kerajaan-kerajaan terdahulu pun tidak pernah menyuarakan hasrat untuk mensasarkan subsidi seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan anda pada ketika ini. Dan sebenarnya argumen ini adalah sangat-sangat lemah sebenarnya sebab kalau anda nak cerita tentang kerajaan telah subsidi itu dan ini, macam saya katakan, kerajaan-kerajaan dahulu pun subsidi semua itu. Zaman Najib pun disubsidi semua itu. Tetapi kenapa ketika zaman Najib, Rafizi boleh berkata macam ni? Kita ulang, kalau Najib tak turunkan harga barang, kita turunkan Najib.
tak apa. Kita sambung. Selain itu, apa lagi yang dibuat oleh kerajaan untuk mengelola kenaikan harga barang? Kerajaan bagi subsidi. Kerajaan tingkatkan penguatkuasaan. Jadi saya harap sangatlah sentimen untuk kita mainkan, untuk kita kempen dan raya negeri kecil ini tidak sampai ke tahap untuk meresahkan rakyat. Nak menunjukkan bahawa kerajaan ini kerajaan tidak berfungsi untuk rakyat. Sebenarnya, wahai Profesor Agus, benda ini bukan sentimen yang ditiupkan oleh pembangkang. Tidak. Sebenarnya sentimen ini adalah sentimen rakyat. Rakyat yang mengadu betapa harga barang ini semakin naik dan semakin naik. Mereka yang mengadu dan pembangkang hanya ambil sahaja wave tersebut dan melaungkan dekat pentas kempen hendak menyuarakan inilah suara rakyat. Rakyat tengah mengadu barang tengah mahal tetapi kerajaan macam tak melakukan apa-apa yang konklusif, yang konkret untuk memastikan harga barang ini terkawal dan sebagainya. Tetapi anda cuba pusing mengatakan bahawa konon-kononnya ini semua adalah permainan pembangkang terutamanya untuk kempen pilihan raya. Saya nak beritahu anda satu perkara, wahai Profesor Agus. Langkah pertama untuk menyelesaikan apa jua masalah ialah dengan mengakui bahawa masalah itu wujud. Dan apa yang anda lakukan pada ketika ini bukan sekadar anda tidak mahu mengakui masalah itu wujud, bahkan anda enggan untuk menerima hakikat betapa masalah itu memang wujud. Jadi kalau anda tak nak buat macam tu, macam mana masalah nak selesai? PMX semasa mula-mula bercakap dan hingga pada hari ini, tindakan pertamanya adalah untuk memastikan rakyat tidak kelaparan. Rakyat miskin itu dibantu. Rakyat B40 itu dibantu. Siswa dan siapa sahaja yang memerlukan bantuan kerajaan itu dibantu. Saya harap kita noktahkan naratif bahawasanya kos barang yang naik pada hari ini adalah tidak terkawal. Yang ini pun sebenarnya kita dengar PMX cakap macam tu. Sepanjang masa dia cakap macam tu. Tapi saya tak nak komen lebih-lebih. Cumanya setakat ini rakyat masih lagi tak nampak bagaimanakah nasib mereka ini dapat terbela di bawah kerajaan perpaduan madani, kerajaan menyederhana ini. Apatah lagi dengan kuasa membeli yang semakin lama semakin kurang. Jadi, susah sikitlah kita hendak, orang kata apa, mempercayai naratif yang cuba disebutkan oleh Profesor Agus ini. Jadi kalau kita hendak menyatakan bahawa kerajaan PMX dan kerajaan perpaduan ini lemah, saya mahu bagi tahu dan mahu bandingkan kerajaan sekarang dengan kerajaan terdahulu. Kita tidak nampak rakyat kelaparan. Kita tidak nampak rakyat angkat bendera putih. Hai, ya Allah, ya Tuhanku ya Karim. Tak sangka Profesor Agus, seorang ahli akademik yang kini merupakan ketua pengarah JECOM, nak menggunakan juga naratif sekarang ini tidak ada bendera putih dikibarkan dan sebagainya. Allahu Akbar. Tak sangkalah Profesor Agus, kenapalah anda menggunakan hujah macam ini? Anda tak faham ke? Pada ketika bendera putih itu dikibarkan, masa itu COVID-19, memang sektor semua tutup, tak boleh buka dan sebagainya. Bukan kita saja tutup, bukan disebabkan oleh kelemahan kerajaan, tetapi satu dunia mengalami masalah tersebut. Itu pun sebenarnya bendera putih itu bukanlah satu kempen besar-besaran pun. Ianya cuma satu inisiatif saja untuk mereka yang dah keputusan bekalan untuk mendapatkan bantuan daripada orang-orang yang terdekat yang nampak bendera putih tersebut. Tetapi benda itu telah ditunggang oleh pembangkang pada ketika itu. Sebab ditunggang itulah benda itu jadi meletup. Padahal benda itu taklah sebesar mana pun. Allahu Akbar. Entahlah. Saya pun bila Ketua Pengarah JECOM dah guna hujah macam ni, payahlah. Itulah saya mahu bagi tahu kepada rakyat, jangan kita mudah terpedaya dengan apa yang dibagi tahu oleh pembangkang dalam kempen politik kepada kali ini. Kita lihat pada fakta, kita ambil sumber yang sah daripada pihak yang berautoriti dan daripada situ kita bandingkan. Saya selalu bagi tahu kalau kita hendak berkempen dengan fakta. Kita cakap lagi sekali, benda ini bukan naratif yang ditanamkan oleh pembangkang. Bukan pembangkang yang bawa isu harga barang naik. Sebaliknya rakyat yang bawa isu harga barang naik. Tolong buka mata, wahai Profesor Agus, betapa rakyat tengah mengeluh pada ketika ini dan pembangkang, seperti biasa pembangkang, mereka akan menunggang isu-isu ini untuk kepentingan politik mereka. Itu biasa. Anda masa pembangkang dulu pun macam tu juga, betul tak? Tetapi untuk mengatakan bahawa anda nak cerita tentang fakta dan sebagainya, anda ingat tak? Fakta carta harga barangan yang anda keluarkan dahulu, yang JECOM keluarkan dahulu, yang menjadi hentaman seluruh negara tersebut. Itu ke fakta yang anda masukkan? Satu yang jelas pada hari ini, percayalah kepada kerajaan perpaduan ini selama PMX dan kerajaan perpaduan memerintah. Kerajaan telah jelaskan bahawa kemiskinan rakyat akan dibantu. Kerajaan akan pastikan rakyat tidak lapar. Kerana ini kerajaan madani. Kerajaan yang mementingkan kasih sayang. Kerajaan akan menjaga kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Jadi kalau ada yang hendak menuduh kerajaan ini sebagai kerajaan yang tidak bertanggungjawab, itu merupakan satu kesilapan dan teman-teman yang seperti ini seharusnya kita tolak. Kita tak adalah nak kata kerajaan ini kerajaan yang tidak bertanggungjawab.
Cumanya kita nak katakan kerajaan ini tak berapa reti buat kerja. Itu saja. Beza tahu tak bertanggungjawab dengan tak berapa reti buat kerja. Dua benda yang sangat-sangat berbeza. Dan Profesor Agus ada menyebut kena percaya kepada kerajaan perpaduan madani ini. Tapi itulah, sebenarnya sekarang ini, kerajaan menyederhana ini sedang mengalami satu defisit kepercayaan daripada ramai pihak sebenarnya. Rakyat sudah kurang percaya, pelabur-pelabur dalam dan luar negara sudah kurang percaya dan macam-macam lagi pihak sudah kurang percaya kepada kerajaan perpaduan madani ini. Dan benda ini bukan boleh direka-reka, benda ini bukan boleh ditiupkan oleh pembangkang. Pembangkang pun basically cuma 74 kursi, 75 lah sekarang ini campur Syed Saddiq. Dan mereka tidak ada pengaruh apa-apa sangat pun kalau ikutkan. Tetapi benda-benda yang melibatkan defisit kepercayaan ini adalah perkara yang sebenarnya anda yang buat. Anda yang menyebabkan rakyat kini sedang tidak percaya kepada anda. Dan kenapa mereka tidak percayakan kepada kerajaan? Kerana mereka nampak kerajaan ini, terutamanya Perdana Menteri, lebih gemar berpolitiking berbanding dengan benar-benar menjalankan tugas selaku Perdana Menteri. Apatah lagi, Perdana Menteri juga merupakan Menteri Kewangan, juga merupakan Menteri Wilayah. Dan sekarang ini ketiga-tiga menteri tersebut sedang pergi dekat New York. Jadi kerana itulah rakyat menjadi kurang percaya kepada kerajaan ini. Nasihat saya dan juga pandangan saya kepada Profesor Agus, saya rasa anda lebih patut untuk tumpukan perhatian bagi menasihatkan kerajaan agar mereka buat kerja betul-betul, berhenti berpolitiking, dan yang paling penting sekali, tolong jangan keluarkan sebarang naratif yang akan menyebabkan rakyat lebih marah pada anda. Seperti mana yang cuba dibuat oleh anda dahulu, yang dibuat oleh Fuzal Saleh, yang dibuat oleh ahli parlimen DAP yang makan mi segera tu. Benda-benda macam itu yang akan menyebabkan rakyat semakin menyampah dan semakin menolak kerajaan anda. Pastikan anda benar-benar walk the talk, deliver the promises, dan insyaAllah pada masa itu, rakyat mungkin akan kembali percaya pada kerajaan. Tetapi seandainya kalau anda masih lagi beranggapan bahawa anda boleh buat sesuka hati anda, seperti mana kata Hasani Hamzan, saya tak kata apalah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.